Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Tan Kuan Jie, nombor matrik 22100865. Hari ini saya akan membentang tentang metafizik bagi khusus MPU 3142 Falsafah dan Isu Semasa. Sebelum saya menerangkan maksud metafizik, sistem metafizik dan hubungan insan alam Tuhan sangat berkait rapat dengan memainkan peranan penting antara satu sama lain. Jadi, apa itu meta, apa itu fizik dan apa itu metafizik? Meta bermaksud di sebalik dan fizik bermaksud alam zahir. Dan pengertian metafizik adalah satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Metafizik merupakan ilmu yang sangat luas dan abstrak. Ia adalah ilmu di bawah cabang ilmu falsafah di mana ia adalah kajian mengenai sesuatu yang luar biasa. Hal semula jadi yang berlaku dalam dunia realiti dan mengaji sesuatu persoalan asas pada zaman kuno. Satu ilmu yang mengaji sesuatu yang untuk dirungkai seperti bagaimana sesuatu boleh terjadi, apakah yang menjadi sesuatu atau mengaji sesuatu tidak boleh berubah. Keluasan ilmu metafizik ini merangkumi hai-hai ngap fenomena yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, sesuatu yang bukan biasa seperti aura, tenaga, frekuensi, gelombang dan banyak lagi. Sebagai contoh, kajian mengenai apakah hubungan antara minda atau akal dengan tubuh badan atau fizikal. Next, perbandingan dalam metafizik ada dua. Satu, metafizik dan falsafah dan kedua ialah metafizik dan agama. Dalam metafizik dan falsafah mengenai kajian pada peringkat abstrak, manakala di metafizik dan agama menerang tentang fenomena di luar alam nyata. Next, mengenai metafizik, terdapat 4 nama mengenai cabang falsafah ini, iaitu First Philosophy, First Science, Wisdom dan Teologi. Seterusnya ialah perbandingan dalam metafizik. Perbandingan dalam metafizik ada dua, iaitu metafizik dan falsafah dan metafizik dengan agama. Dalam metafizik dan falsafah, metafizik merupakan kajian pada peringkat yang paling abstrak, paling umum mengenai sesuatu fenomena, perkara atau alam. Metafizik dan falsafah membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenar yang di luar alam biasa. Metafizik adalah satu bidang ilmu yang menjangkau alam fizikal dan kebendaan. Dan lastly, metafizik bersifat spekulatif. Kedua ialah metafizik dan agama. Fenomena ini di luar alam nyata dan benda ngat tidak boleh dibuktikan dengan deria, bukan rasional dan empirikal. Ketiga, ahli metafizik cuba memahami jenis-jenis zat yang bukan benda, iaitu dalam kegahaman hakikat. Dan lastly, dalam metafizik dan agama, bukan benda seperti Tuhan, malaikat, roh serta pengalaman kerohanian yang sukar untuk dijawab secara kualitatif dan kuantitatif. Seterusnya, bidang perbincangan metafizik terdiri daripada 8. Pertama ialah ontologi, cakap tentang teori tentang hakikat. Kedua ialah causality, menerangkan sebab dan akibat. Yang ketiga, kosmogoni, menerang tentang asal-usul alam semesta. Dan seterusnya, kosmologi, cakap tentang fenomena alam semesta. Dan kelima, subjek, predikat dan taksonomi. Dan keenam ialah necessity dan contingency. Maksud necessity ialah kewajipan, manakala maksud contingency ialah kemungkinan. Ketujuh, mind and matter bermaksud minda. Dan lastly, free will and determinism bermaksud
kehendak bebas dan ketentuan. Seterusnya ialah hubungan insan dengan alam. Dalam hubungan insan dengan alam ini ada 3 teori. Pertama ialah teori materialism. Ia berasal daripada Yunani material yang bermaksud benda yang berjirim dan berjisim. Materialism ialah satu kefahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material melalui pemikiran, kasat, pengetahuan, alam dan sebagainya. Ia juga menafikan hal seperti rohani dan tidak nampak. Contohnya oksigen atau angin yang boleh dirasa melalui pancaindera. Teori kedua ialah teori idealism. Ia berasal dari perkataan Yunani idea bermaksud idea dan ism, bermaksud ajaran atau faham. Idealism mempercayaikan bahawa semua perkara yang dialami oleh fikiran adalah hasil pemikiran mutlak. Fungsi akal manusia ialah fikiran mengenai sesuatu perkara. Ia merupakan proses konseptual daripada pecahan akal mutakhir dalam usaha mencari kewujudan, pengetahuan dan nilai. Oleh sebab demikian, maka tumpuan dalam bidang pendidikan ialah melatih akal, menyuburkan roh dan menguasai idea. Mengangkat manusia mempunyai sama ada jasad dan akal atau jasad, akal dan roh. Teori ketiga ialah teori horizontal insan. Insan ialah alam yang kecil, alam ialah ruang besar. Dalam teori horizontal insan ini juga terdiri daripada 3 teori. Yang teori pertama ialah teori mekanisme. Yang bermaksud alam dan manusia diandaikan seperti mesin dan makhluk seperti mekanik. Proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Teori kedua dalam teori horizontal ini ialah teori determinism. Tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang ditetapkan. Ia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah intrinsik, bermaksud setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri. Kedua ialah ekstrinsik, bermaksud setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luar atau faktor kawalan manusia. Teori ketiga dalam teori horizontal ini ialah teori realism. Ia bermaksud alam yang wujud secara nyata dan objektif. Contohnya Darwinism, alam yang wujud secara tersendiri. Maka jelas hubungan rapat antara pengertian ekologi dan ekonomi yang kedua-duanya turut melibatkan tindak tanduk insan terhadap alam sekitar yang termasuk dalam alam semesta. Dari segi martabat atau darjat kepentingan ketiga-tiga bidang ini, kosmologi atau pemahaman alam semesta sebagai teras kepada pemahaman ekologi atau pemahaman alam sekitar. Pemahaman alam sekitar pula teras kepada ilmu ekonomi. Dan akhirnya, ekonomi bukan hanya melibatkan wang ringgit tetapi juga penggunaan sumber alam demi menjanakan kekayaan kebentaan. Jika dilakar 3 lingkaran sepusat, 3 concentric circle, maka kosmologi terletak di lingkaran pusat, ekologi di lingkaran tengah dan ekonomi di lingkaran luar. Seterusnya, saya akan menerangkan hubungan insan dengan Tuhan. Tentang metafizik keagamaan, dalam fahaman agama, realiti itu tidak terhad kepada jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasionalis dan empiris. Realiti boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat jasad, misalnya ia bersifat kerohanian dan kewujudan entiti-entiti yang dinyatakan di dalam agama. Oleh itu, realiti bagi pandangan agama melibatkan jasad dan juga kerohanian. Seterusnya, ada 2 teori pandangan utama ahli falsafah yang berkaitan dengan kewujudan, ialah materialism dan idealism. Materialism bermaksud mengatakan bahawa yang itu hanya bersifat jasad, manakala idealism bermaksud mengatakan bahawa kewujudan yang hakiki sebenarnya bukan bersifat jasad tetapi bersifat idea atau kerohanian. Seterusnya ialah hubungan vertikal insan. Yang pertama, dia melibatkan hubungan manusia dengan pencipta, iaitu Allah.
Kedua, ia melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah. Dan ketiga, ia mampu membentuk dan membina kepribadian insan. Seterusnya, terdapat 3 aliran falsafah yang melibatkan hubungan vertikal insan dan Tuhan. Yang pertama ialah teisme, kedua ialah ateisme dan ketiga ialah agnostisisme. Tentang teori pertama, iaitu teori teisme, ia berasal dari perkataan Yunani theos atau theoi yang bermaksud Tuhan. Ia mempercayai bahawa Tuhan itu wujud walaupun kewujudannya tidak dapat dikesan. Kepercayaan tentang Tuhan merupakan pencipta dan pengurus alam ini. Terdapat 2 aliran di dalamnya. Monoteisme ialah Tuhan yang Esa, dan kedua, politeisme ialah mempercayai Tuhan itu wujud lebih daripada satu. Seterusnya, teori kedua ialah teori ateisme. Ia berasal dari perkataan Yunani atheos yang bermaksud tanpa Tuhan aliran. Ini tidak percaya atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Teori ketiga ialah teori agnostisisme. Agnostik berasal daripada 2 perkataan Greek iaitu a, diagnostos. A itu bermaksud tidak dan gnatos bermaksud tahu. Agnostos bermaksud tidak tahu. Kesimpulannya, umat Islam percaya Allah wujud dan kekal selamanya. Walaupun kita tidak nampak tetapi tetap percaya. Selaras dengan elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama di muka bumi mempercayai wujudnya Tuhan pencipta akan semesta sejajar dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.